cepat dalam berjalan. Kedua, cepat dalam makan. Bukan berebut, bukan gelojoh, dia cepat. Yang ketiga, cepat dalam menulis. Macam doktor, dia tulis cepat je. Kita baca tak faham, doktor baca faham. Ketiga kena cepat. Orang ahli yang kena, masa dia kena jaga. Kemudian yang ketiga dia sekalian, dia saya sebut pertamanya ikhlas, yang keduanya menjaga masa, yang ketiganya dia sekalian kena semangat. Apa maksud semangat? Semangat dia istilah high. Kan high. Ini high lain, ini high bye-bye lah. Ini high, maksudnya semangat tu dia sentiasa berkobar. Manusia ini Allah Ta'ala ciptakan ada suatu sifat namanya sifat malal. Malal ini maksudnya mudah bosan. Selalu berulang-ulang bosan. Dan dalam semangat itu dia kena rajin mengulang. Semangat untuk ilmu perlu ada untuk semangat mengulang. Subhanallah. Al-Imam seperti Imam Al-Baihaqi, saya tak ingat, Imam Al-Baihaqi dia tulis sampai 800 jilid karangan. Ada Ibnu Aqil yang kita ada belajar nahwu dia. Ibnu Aqil menulis satu buku sampai 800 jilid. 800 jilid dia sekalian. Ada mengatakan 400 jilid, tapi ilmu itu tak sampai ke kita, sampai kita 2 jilid je. Terhapus. Mereka mengulang bacaan, ulama-ulama membaca kitab, mengulang-ulang kitab sampai berpuluh-puluh kali. Yang contohnya yang puluhan jilid, 50 jilid, mereka mengulang sampai 20 kali, 30 kali pengulangan. Dan untuk menghafal dalam ilmu kena pengulangan. Kami dulu ketika belajar di universiti, kami disuruh menghafal buku daripada kulit ke kulit. Soalan yang kedua, dia tak kata tajuk ini apa, dia kata muka surat berapa tajuk ni. Dia tanya muka surat berapa tajuk ni. Kita tak terfikir muka surat apa tajuk ni kan. Kita baca yang tajuk-tajuk tu tak fikir, tak baca muka surat dia. Tapi soalan yang keluar periksa, muka surat berapa tajuk yang berkaitan dengan perkara ini. Maksudnya dia nak bagi apa? Nak kita ingat satu persatu dari kulit ke kulit. Maka semangat perlu dari dia sekalian. Kalau tak semangat, nak baca sekali pun tak habis. Tapi kalau disemangat, novel tebal 2 kali ganda daripada Quran. Habis 1 hari setengah. Contohnya kan, 2 hari novel Quran. Subhanallah. Semangat dia bulan puasa pada 10 hari pertama. 10 hari ketiga dia tak pergi ke novel, dia tak pergi ke Quran, dia pergi ke dapur buat kuih. Jadi semangat tu dia kena hidupkan semangat ini. Jadi 3 perkara yang saya kata saya Rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami kurniakan kau nikmat yang terlalu banyak. Fasalli li rabbika, salatlah kepada Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah binatang korban. Wanhar, nahar bahasa Arab maksudnya tumpah darah. Zabah dalam bahasa Arab pun sembelih. Tapi zabah dengan nahar ini berbeza. Sapi, lembu, kambing, sunatnya disembelih, dizabah. Unta, sunatnya dinahar. Pernah tengok sembelih unta? Pernah. Dia sembelih macam mana? Dia sembelih berdiri. Siapa yang berdiri? Tukang sembelih kan yang disembelih? Unta akan berdiri. Unta berdiri, tukang sembelih duduk. Panjang tangannya, dia tak guna apa disebut tu, kayu yang selfie tu. Monopod. Saya pakai kayu je. Kayu dia selfie. Siapa yang berdiri? Unta dengan orang. Unta disembelih berdiri. Orang sembelih berdiri, kecuali dia duduk atas tinggi, sebab unta dia tinggi kan. Cara disembelih dia tak sembelih macam kita. Orang Malaysia ni subhanallah, sapi pun dia sembelih baring, sapi yang baring lah. Unta pun dia sembelih baring. Bukan main nak tarik unta tu baring, subhanallah, unta tu besar. Saya pernah mengerjakan, tapi saya tak pernah sembelih unta. Saya pernah mengerjakan ibadat orang suruh buat kerja bersembah korban unta. Unta tu lari, dia pijak kereta. Subhanallah. Saya dalam kereta, dia tak pijak atas kereta, dia pijak bonet depan kereta.
lengkek, habis semua. Unta ni besar ni sekian. Dia ada sifat unta ni. Saya nak beritahu unta ni, sebelum saya cerita tentang nahar unta ni. Unta ni, dia satu binatang yang taat dan setia. Dia tak akan berganjak untuk bawa pergi sembelih kecuali dia punya taiko pergi dulu, dia punya kepala. Bila kepala pergi, maka peranak dia akan ikut. Kalau kita nak tarik anak-anak ni untuk pergi ikut kita, dia tak akan ikut. Tariklah korban, dia tak akan ikut. Pukul tak akan ikut. Tapi kalau bawa kepala dia, bawa satu kepala dia, maka peranak dia berapa banyak pun dia akan ikut. Bila sampai sana, baru kepala dia bawa tempat lain, peranak dia tertinggal dulu, cari mana bapak aku dia, banyak kepala dia, maka disembelih situ. Cara sembelih untanya, kaki dia sebelah kiri sama sebelah kanan, dia akan dilipat, ikat. Jadi dia berdiri dalam 3 kaki. Cara sembelih dia guna benda tajam, ditebuk di sini, tarik, ataupun tebuk, koyak sikit, maka akan tumpah darahnya sampai digegegegegegegeg sampai jatuh. Habis dah. Itu cara sembelih unta. Itu sunnah cara sembelih unta. Nampak? Itu namanya nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar. Tapi kita tak pernah jumpa. Mungkin kita boleh jumpa lepas ni kalau kita ada orang buat korban unta. Baik. Maka soalan tadi disebut tentang ibadah korban dalam musim haji. Ibadah korban ni suatu ibadah yang terhad masanya. Ada di sekalian, ibadah korban ni suatu ibadah yang sunat muakkadah, sunat yang amat-amat dituntut untuk semua yang mampu. Di kalangan kita sebenarnya, saya minta maaf lah, termasuk diri saya sendiri. Bila kita dah besar macam ni, kita dah kerja, baru kita fikir nak berkorban tiada tahun. Sebelum kita belajar, ataupun waktu dulu mungkin belajar dah sedar dah. Sebelum tiba itu kita tak pernah fikir pun kena buat ataupun korban, kena selalu buat korban tiada tahun. Kita fikir sekali semua dia cukup lah. Sebenarnya ibadah korban ni sunat. Kalau boleh tiada tahun kena buat. Kalau boleh. Okay. Ustaz, mahal sangat Ustaz. Satu bahagian 700-800 Ustaz. Tak apa, buat tempat lain. Kadang-kadang di kalangan kita mungkin hanya mampu 300. Kat Kemboja, orang buat Kemboja dah 300. Walaupun afdalnya, kalau kita buat korban, kita nampak korban tu dibeli depan kita. Kalau boleh kita yang sembelih. Tapi kalau satu lembu, dia 7 orang, takkan 7 Nabi sembelih kan? Seorang-seorang aku dah sembelih ekor lah. Tak ada. Mesti seorang sembelih. Sedangkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya mengatakan, Ya Qumi ya Fatimah, bangunlah wahai Fatimah, saksikan sembelihan. Sesungguhnya belum sampai darah itu ke tanah, Allah Ta'ala dah sampaikan darah itu di tempatnya. Maksudnya Allah Ta'ala dah berikan ganjaran orang yang berbuat korban. Besar ibadah korban ni, fadilahnya. Maka kemudian ada yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa yang saya nak sebut tentang korban pada musim haji ini? Korban ini hanya berlaku pada binatang-binatang ternakan yang disebut sebagai bahimatil an'am, dari kalangan lembu dan keluarganya, termasuk kerbau, unta dan keluarganya. Ada keluarga, lebih kurang lah. Kambing, termasuk biri-birinya. Ayam tak jadi, burung pun tak jadi, arnab apatah lagi, kijang pun tak jadi, kuda pun tak jadi, landak pun tak jadi, biawak apatah lagi, dog tak jadi. Korban, kambing, lembu dan keluarganya, dan juga unta. Okay? Itu untuk korban. Dan korban ni, kalau lembu dia boleh 7 bahagian. Itu yang kita maklum. Baik, apa yang saya nak sentuh bila sebut ibadah haji dan korban, saya sebut korban dulu lah. Korban ni berlaku musim haji, hari nahar, kemudian hari Al-Qar. Al-Qar ni hari 11 Al-Qar, ataupun hari-hari Tashriq, disebut Tashriq. Maka dari sekalian, korban berlaku 4 hari. Dan takbir yang amat disuntut pada kita daripada awal Zulhijjah sampai dan habis hari-hari Tashriq adalah bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih. Takbir Allahu Akbar, kita banyak takbir. Tahlil banyakkan sebut la ilaha illallah. Tahmid banyakkan sebut alhamdulillah. Tasbih banyakkan sebut subhanallah. Kena banyak sebut setiap masa. Berjalan di pasar sebut, waktu raya ni jalan di pasar kena sebut. Dan bagi orang yang nak membuat korban, dia ada suatu sunnah yang perlu dia ikut. Sunnah yang berat adalah, kata Nabi, jika kalian melihat hilal Zulhijjah, sesiapa yang ingin membuat korban, maka tahanlah dirinya daripada mengetik kuku dan juga mencabut bulu-bulu di badannya. Daripada bila? Daripada 1 Zulhijjah. Malam raya saya dengar set-set bahasanya.
Tak ada berhias-hias, nak potong kuku esok nak raya, nak potong apa semua. Tak ada. Kalau nak potong tu sebelum 1 Zulhijjah, bagi orang yang berkorban. Yang tak korban lain cerita lah, yang nak berkorban, yang nak buat korban. Dan sehingga bila baru dia nak potong kuku, sehingga korbannya selesai disembelih, baru dia ketip ataupun dia cabar, dia potong kuku, dia buang-buang semua yang bulu-bulu di badannya. Kalau dia buang, itu sunnahnya. Banyakkan itu. Itu antara benda-benda yang perlu kita ketahui. Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitabnya Al-Mughni, dia kata apa? Menyembelih haiwan kurban adalah sunnah, tidak disukai bagi yang meninggalkannya dalam keadaan mampu. Kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahawa menyembelih haiwan kurban adalah sunnah yang dituntut dan bukannya wajib. Ini disebut dalam sebab Abu Bakar dan Umar pernah tak berkurban. Kalau wajib pasti mereka malah melakukannya. Jadi apa yang perlu kita sentuh dalam bab kurban yang ada sekalian? Korban ini kena ikhlas. Ingat kan? Aku tidak tahu malah korban lah. Berdengar. Istilah bahasa Sarawak berdengar. Saya ada tak orang Sarawak kat sini? Ada. Takut ada orang Sarawak. Sepatutnya pernah kena ramai orang Sarawak. Sepatutnya ramai macam ni kena ramai orang Sarawak. Adik-adik sekalian yang dari Semenanjung, dari Sabah ni, tarik kawan-kawan kita, adik-adik kita, pelajar-pelajar Sarawak. Antum duta-duta dakwah yang ada kat sini. Atau polis ada ke? Kan ada satu polis, semua orang dari Semenanjung. Tak, Campur-campuran. Tak. Adik sekalian, dalam ibadah korban yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang sampai pada Allah Ta'ala adalah keikhlasan kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah sebut dalam Quran, yang tidak sampai pada Allah Ta'ala dagingnya. Siapa yang sampai dagingnya? Kita yang makan daging kurban. Betul? Yang sampai pada Allah Ta'ala, tidak sampai pada Allah dagingnya, darahnya tak sampai pada Allah, tapi yang sampai pada Allah Ta'ala ketakwaan kita. Ikhlas ataupun tidak kita buat korban. Bukan untuk riak, bukan untuk tunjukkan tiap tahun kita buat korban, bukan untuk menunjukkan kita mampu untuk buat korban, tapi untuk mendekatkan, untuk kesyukuran pada Allah Ta'ala. Sebab itu namanya korban qaruba, rapat. Kurba, rapat dengan siapa? Rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada sekalian, itu tentang korban. Kemudian tentang ibadah haji. Siapa yang tak pernah pergi haji? Haji di Mekah, bukan haji di muka. Ada yang pernah pergi haji? Umrah, ada yang pernah pergi umrah? Ustaz, saya pernah pergi haji dalam mimpi. Siapa yang pernah pergi haji atau pergi umrah? Ada sekalian, umrah dan haji adalah satu ibadat yang wajib ke atas setiap orang Islam yang mampu. Bila Nabi SAW menyebutkan rukun Islam itu, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa tasum Ramadan wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kalian yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Baik, sekarang ini di Makkah orang belum buat haji. Haji berapa lama buat haji ini sekalian? Orang pergi Mekah berapa lama? 40 hari 50 hari. Haji berapa lama? Haji 4 hari dah, 5 hari lah. Orang masuk Arafah 8 hari bulan, 9, 10, 11, 12, Mina 4 hari, 3 hari, 4 hari dah. Yang selebihnya apa? Selebihnya berada di Mekah dan Madinah untuk tahu apa Mekah, untuk tahu apa Madinah, untuk menambahkan amal. Itu sebenarnya ibadah haji. Itu yang 40 hari kita kan. Bukan yang 40 hari dibuat haji kat Mekah. Dia pergi sana untuk duduk, untuk mengajarkan ibadat dalam Masjidil Haram. Pergi haji maksudnya pergi mengunjungi Baitullahil Haram pada masa yang tertentu, pada musim-musim haji, untuk mengerjakan ibadat yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu pergi haji. Umrah, pergi ke Baitullahil Haram pada bila-bila masa, pada bila-bila masa, untuk mengerjakan ibadat yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Orang buat haji ketika itu orang nak buat umrah pun boleh, tapi orang buat umrah tak semestinya orang boleh buat haji pada ketika itu. Ada tak orang buat haji bulan Ramadan? Tak ada. Orang buat umrah banyak. Okey. Ayah sekalian, sekarang ini mungkin kita tak mampu nak pergi. Ustaz nak pergi, duit pun minta dengan apa? Ustaz tadi nak pergi umrah. Sekarang ini ayah sekalian, tanam niat. Niat penting. Pertama sekali, sebab itu bila Nabi SAW sebut innamal a'malu binniyat, tanam niat nak pergi ke sana.
Allah Ta'ala akan permudahkan kita untuk pergi ke sana. Kita tak nampak jalan. Ya Allah, macam ni kita pergi umrah, ya Allah. Tapi aku nak pergi umrah. Tanam. La tashuddur rihal, kata Nabi SAW, illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian kuatkan tekad untuk pergi bermusafir kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Boleh by hook, by crook, boleh pergi ke sana. Kumpul duit apa semua, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan. Kena pasang niat awal. Sebab ibadat haji ni suatu ibadat yang amat besar. Pengorbanan haji, tuan-tuan adik-adik sekalian, subhanallah. Pergi haji ini, kalau hari Arafah yang berlaku pada hari Jumaat ini, Allah Ta'ala akan menerima doa setiap orang yang berdoa pada hari Arafah. Yang berada di Arafah, yang dalam keadaan kusut masai, yang tidak ada beza orang kaya, orang miskin, mereka berdoa, Allah Ta'ala akan terima doanya. Aisyah pernah bertanya pada Nabi SAW, apa doaku ketika aku berada di Arafah? Doanya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan doa-doa lain, banyakkan doa. Adik-adik sekalian, apabila orang pergi haji, pergi umrah, bila sebut tentang pengertian pengorbanan pergi haji, pergi umrah, perlu berkorban. Pergi haji, pergi umrah bukan pergi melancong, bukan jalan-jalan makan angin, bukan jalan-jalan sampai kutip pahala. Memang pergi nak pergi kutip pahala, memang pergi nak buat pahala, memang pergi nak hilangkan dosa. Saya dah sebut awal-awal tadi, semua kita buat dosa. Hanya Allah yang tahu. Tak perlu kita beritahu, aku dah mula dosa. Adik-adik sekalian, kalau ada buat dosa, kecil ke besar, tutup dan minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Dan pergi haji adalah salah satu cara untuk hapuskan dosa. Ada orang kata, ya Allah Ustaz, kami semua pergi haji Ustaz, takut bayar kes. Apa maksud takut bayar? Takut apa hal? Saya tu banyak dosa Ustaz, ya saya malas pergi haji dulu Ustaz. Takut dibalas, takut dibalas secara cash di Mekah pula Ustaz. Adik sekalian, memang kita pergi haji nak buang dosa. Jangan ada dalam fikiran ini. Memang ada orang berlaku Ustaz, kenapa ada orang pergi haji Ustaz hilang di Mekah Ustaz, pergi tawa-tawa tak nampak Kaabah Ustaz. Itu mungkin berlaku, tapi tak semestinya berlaku. Memang orang yang pergi haji, memang dia nak minta Allah Ta'ala hapuskan dosanya. Wa atimul hajja wal umrata lillahi ta'ala, lillahi. Dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Kerana pergi haji dan pergi umrah itu akan hapuskan dosa. Itu yang pertama. Kemudian orang pergi haji, adik-adik sekalian, pergi umrah, dia akan jumpa suatu perhimpunan yang besar. Betul, besar. Kita setiap hari ada perhimpunan harian, ada perhimpunan mingguan, dan ada perhimpunan tahunan. Perhimpunan harian, solat jamaah di masjid 5 kali sehari semalam. Perhimpunan mingguan, solat Jumaat. Dan perhimpunan tahunan adalah haji di Makkah. Adik-adik sekalian, kalau kita nampak, kalau buka TV Hijrah, nampak orang tawaf. Semua, ada orang takut pergi haji, Ustaz saya takut tawaf terbalik Ustaz. Saya takut tawaf nanti saya tawaf terbalik. Saya katakan, orang yang pergi haji, pergi umrah, confirm dia akan tawaf betul. Tak ada orang tawaf terbalik, semua tawaf betul. Kalau dia terbalik, mesti kamera pergi tengok dia seorang je. Mesti terbalik. Polis pasti akan kata, haram ya Syekh, haram. Hina, tawaf hina, haji, tawaf hina. Pasti. Awak kata, Ustaz, saya nak pergi umrah Ustaz, saya nak gunakan ihram warna kuning, boleh Ustaz? Saya kata boleh. Saya nak guna ihram, guna bendera Malaysia, boleh Ustaz? Semangat kebangsaan. Saya kata boleh, secara hukumnya harus, tapi yang afdalnya guna putih. Ustaz, kalau terpaksa juga pakai, kalau terpaksa juga bersedialah untuk difokuskan dengan kamera. Ada satu jemaah haji, bendera difokuskan. Oh ini bendera Malaysia, hadza Malaysia, tawaf yatufuna bil alam Malaysia. Tawaf dengan ihram bendera Malaysia. Bersedia. Maksudnya di situ adik-adik sekalian, kalau orang buat haji umrah, kesamarataan muncul. Orang kaya, orang miskin sama kain ihramnya. Tak ada beza. Orang kaya tawaf tetap 7 kali, orang miskin pun tawaf 7 kali. Tak ada orang tawaf, oh saya kaya, saya tawaf 2 kali cukup kan? No, sama, kesamarataan. Di situ juga kesatuan orang Islam dan sekalian. Subhanallah. Bila berada di Mekah, saya ambil pengalaman saya dan sekalian. Ambil pengalaman ketika berada di sana. Saya belajar di Madinah. Madinah dengan Mekah lebih kurang 450 km. Lebih kurang 5 jam perjalanan. Saya pergi Mekah
bergaul dengan orang-orangnya. Memang orang-orang kasar. Mekah berbeza dengan penduduk Madinah. Madinah dia agak lembut sikit. Tetapi adik-adik sekalian, Allah Ta'ala sediakan sikap orang itu begitu untuk kita yang pergi ke situ mendapat pahala. Nabi janji adik-adik sekalian, la yasbiru ala la'wa'il Madinah ahadun min ummati, la yasbiru ala la'wa'il Madinah wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yawmal qiyamah aw syahida. Siapa-siapa di kalangan umatku yang tahan dan sabar dengan keadaan dan situasi yang berada di Madinah, perangai orangnya, keadaan panasnya, keadaan sejuknya, maka dia sabar dengan keadaan itu, dia akan mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjadi saksi baginya di hari akhirat. Orang kasar, orang Arab kasar, kita dapat pahala. Orang Arab sama orang dia dah biasa dah. Dia dah biasa, perangai dia belum biasa. Tapi kita tak biasa bila jumpa perangai, bila kita sabar, nilainya Allah Ta'ala bagikan melalui janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita pergi sana, kita akan mengajikan umrah ataupun haji, maka ibadah haji itu memberi pengorbanan yang besar. Ketika itulah orang yang berada di Arafah, kemudian pergi ke Muzdalifah, kemudian pergi ke Mina. Di Mina mereka bermabit selama 3 malam, berdoa, bertahmid, bertakbir pada Allah Azza wa Jal, menunjukkan rasa kesyukuran, melontar jamrah di Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Sughra, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Keikhlasan amat penting dalam ibadah-ibadah ini, adik-adik sekalian. Dan benda ini kena pasang niat. Baru dah pergi. Orang Malaysia adalah orang yang paling beradab di sana. Orang paling beradab, orang paling banyak shopping. Malaysia. Bayang adik-adik, tahun 2011 lepas saya pergi, saya mengiringi jemaah haji Sarawak. Saya pergi. Satu minggu 5 tan. 5 tan barang pos ke Malaysia. 1 minggu orang Malaysia. Dia tinggal sana berapa minggu? Dia tinggal sana sebulan setengah, sebulan lebih. Bayangkan kalau seminggu 1 tan. Memang orang Malaysia di kaki shopping. Dia tawaf di Kaabah, kemudian dia tawaf di pasar. Cuma dia sekalian, bila kita sebut tinggalnya orang buat ibadah haji 40 hari, manusia, saya dah sebut tadi, ada sifat namanya malal, mudah nak jemu. Ini yang berlaku pada jemaah haji. Mula-mula semangat, hari-hari pergi Masjidil Haram, 1 kilometer hotel ke Masjidil Haram, rasa macam 10 meter. 1 kilometer dia. Hari-hari, subuh, asar, maghrib, isyak, zuhur, asar, semua pergi. Bila dah hujung-hujung, ustaz sembahyang berjemaah yang sudah dalam ustaz, dia timbul soal. Dia pun tak pergi ke masjid, dia duduk di hotel, dia pergi tawaf. Dia tawaf ke hotel, ke shopping-shopping boleh. Saya kata beli barang boleh. Nak beranak, nak bercucu, beg-beg tu tak menjadi masalah. Dia pergi beg 1 je, pergi haji, balik 5. 1 anak beg, cucu beg, anak-anak beg dia. Tak masalah. Tapi jangan hilangkan zuk, perasaan berada di dalam tanah haram. 100,000 ada sekian 100,000. Buat amal baik 100,000 kali ganda. Kenapa? Allah Ta'ala jadikan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi di Madinah yang 1000 kali ganda pahalanya kepada orang-orang Islam. Kerana orang-orang Islam ini perlukan ganjaran-ganjaran dan perlukan kecintaan Allah untuk masuk ke syurganya. Adik-adik sekalian, di hujungnya adik-adik sekalian, saya nak beritahu, ibadah korbannya, ibadah hajinya, semua ini sebenarnya amalan-amalan ibadah ini tidak akan masukkan kita ke dalam syurga semata-mata kerana amal. Kita kumpul pahala banyak mana pun. Bila kita sebut, katakan awal-awal tadi saya sebutkan, pembaca Alhamdulillah, Nabi kata akan memenuhi mizan, timbangan, yang mana timbangan itu lebih besar daripada langit dan bumi. Tetapi pahala itu tidak akan masukkan di dalam syurga. Faham terhadap ilmu yang kita belajar tu. Contoh macam saya lah dulu kan, saya nak isi UPU tu kan, rasa macam isi lain, minta dapat pun lain. Rasa keikhlasan hati tu tak ada nak belajar, untuk ilmu tu tak ada. Jadi kita datang sebuah tuntut kapal terbang Asia sampai sini, rasa macam tak ikhlas lah nak ambil ilmu ni. Tapi saya dengar malam ni punya, insyaAllah saya nak ikhlas untuk ilmu malam ni, insyaAllah. Jadi orang semua punya kena ada semangat je saya, insyaAllah.